Okay. Okay, so hari ini kita akan belajar unit 9. Unit 9 ke ni? Unit 9. Oh my gosh, what is this? Unit 9, bahan buangan. Jap. Okay, kita akan belajar tajuk unit 9 bahan buangan. Okay, cikgu akan ajar ni sampai habis. Dalam masa 1 jam ni cikgu akan ajar kamu sampai habis tajuk bahan buangan. Okay, so apa yang akan kamu belajar dalam tajuk bahan buangan ni adalah yang pertama sekali adalah jenis-jenis bahan buangan. Okay, jenis-jenis bahan buangan. Yang kedua adalah bahan buangan yang terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasikan. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang kesan daripada pembuangan bahan buangan secara tidak terancang. Yang keempat adalah cara ataupun amalan membuang bahan buangan dengan cara yang betul. Okay, ada 4 tajuk saja, subtajuk dalam tajuk bahan buangan. Okay, yang pertama sekali kita lihat terlebih dahulu apakah definisi bahan buangan. Okay, apa maksud bahan buangan kelas? Semua boleh jawab? Hello? Apa maksud bahan buangan? Apa maksud bahan buangan kelas? Bahan buangan ialah sampah. okey, sampah. Okey, lagi selain daripada tu apa maksud bahan buangan? Ada dalam buku teks. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okey, betul, bagus. Okey, ada dalam buku teks ya kelas. Okey, betul Amirah. Okey, so dalam buku teks ni ada dia punya definisi bahan buangan. Okey, ni bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. So maksud bahan buangan adalah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okey, jadi adalah definisi bahan buangan. Bahan yang kamu tak perlukan dan tidak mahu kamu simpan lagi. Walaupun bahan tu ada kegunaannya, tapi kalau kamu tak mahu lagi, kamu buang. Jadikan bahan buangan. Contoh macam pakaian, masih elok. Tapi kamu tak nak simpan, kamu jadikan dia sebagai bahan buangan. Okey. So, itu adalah maksud ataupun definisi bahan buangan. So, bahan buangan ni kita boleh kategorikan kepada beberapa jenis. Okey. So, merujuk kepada buku teks, ada berapa jenis bahan buangan kelas? Ada berapa? 4. 4. Tengok muka surat sebelah. Kamu tengok yang saya tunjuk ni je. Ada buku teks tak sebelah tu? 7. Okey, bahan buangan ada 7. Okey, bahan buangan ada 7. Okey, cikgu senaraikan melihat merujuk kepada buku teks ni. Okey, kita boleh lihat dalam buku teks ada 7. Okey, yang pertama plastik, kedua logam, ketiga kaca, 4 kertas, 5 sisa makanan, 6 bahan kumuh dan tija, dan 7 adalah sisa toksik. So ada 7
jenis bahan buangan. Kita boleh kategorikan bahan buangan ni kepada 7 jenis. Okey, saya tulis kertas, plastik, apa lagi tadi? Kaca, logam, sisa makanan, bahan kumuh dan tinja, dan yang terakhir adalah sisa toksik. Toksik. Okay. So this one adalah jenis-jenis bahan buangan. Besarnya highlight. Okay, jenis-jenis bahan buangan. Okay. So, kita lihat satu demi satu apakah itu plastik. Okey, semua murid-murid tahu apa itu plastik. Bahan plastik adalah terdiri daripada bahan sintetik, pembungkus makanan, botol dan bekas yang diperbuat daripada plastik. Logam ni macam besi buruk, aluminium, tin susu, itu semua adalah logam. Kaca pun semua murid-murid tahu, sama juga dengan kertas. Okey, tapi kita lihat yang tiga ni yang selalu murid-murid keliru. Okey, sisa makanan ni adalah macam contoh lepas kamu makan, tulang ikan, kulit buah-buahan, kulit bawang, sayur yang rosak, itu semua adalah sisa makanan. Kemudian seterusnya bahan kumuh dan tinja. Bahan kumuh dan tinja ni tak semestinya bahan buangan yang dibuang oleh manusia. Okey, tinja ni haiwan pun sama juga. Tapi kita lihat dekat sini, manusia dan haiwan. Urin ni adalah air kencing. Okay, ni kamu dah belajar masa tahun 4 urin. Dan tinja. Tinja tu kamu tahulah tahi. Okey, seterusnya dan yang terakhir adalah sisa toksik. Sisa toksik contoh dia adalah kita boleh lihat dekat sini macam bateri, asap, semburan perosak. Okey, ini semua sebenarnya adalah bahan buangan tercecah kimia. Bateri yang dah dipakai lagi, itu adalah semua sisa toksik. Kemudian kamu kena ingat juga, tengok kat sini, ini pun kamu mesti fokus. Simbol-simbol ni, yang ni mudah terbakar. Yang ni mengandungi bahan mikroorganisma berbahaya. Ini mengandungi racun dan yang ini boleh mengakis. Okay. So ni adalah 7 jenis bahan buangan. So daripada 7 jenis bahan buangan ni kita akan pisahkan dia lagi kepada 2 jenis. Okay, iaitu terbiodegradasikan dan tidak terbiodegradasikan. Bahan okey, ya, tak apa nama. Okey, terbiodegradasikan, gradasi dan juga saya pisahkan dia lagi satu adalah tidak terbiodegradasikan. Okey, so daripada 7 itu tadi kita akan kelaskan dia kepada bahan terbiodegradasikan dan bahan tidak terbiodegradasikan. Okay, tapi sebelum tu kita mesti tahu apa maksud terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Okey, kamu lihat dalam kritik ni ada dia punya definisi bahan terbiodegradasikan. Okey, apa maksud terbiodegradasikan ni sebenarnya kelas? Yang paling simple kamu boleh cakap. Apa dia? Bahan yang boleh apa? Bahan yang boleh direbut.
Betul, bahan yang boleh mereput. Sekejap dulu. Bahan yang boleh mereput. Manakala yang tidak terbiodegradasikan adalah bahan yang tidak boleh mereput. Okey, kamu boleh lihat kat sini. Okey, tengok bahan buangan terbiodegradasikan, direputkan oleh mikroispa dan menjadi nutrien di dalam tanah. Okey, ada di sini definisi. Bahan buangan terbiodegradasikan adalah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Manakala kalau yang tidak terbiodegradasikan itu adalah yang tidak boleh direput. Okay, itu beza dia, senang sahaja. Okay, maksud mereput ni bila kamu tanam dalam tanah, dia boleh hancur. Okay, menjadi nutrien kepada tanah. Okay, saya tulis dulu apa maksud terbiodegradasikan. Okay, maksudnya adalah bahan buangan so ni definisi, ada 3 definisi dah kamu dapat hari ni. Okay, yang tidak terbiodegradasikan ni adalah sebaliknya. Bahan tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okay. So, terbiodegradasikan ni cikgu nak tambah sikit. Boleh menjadi nutrien kepada tanah dan menjadi nutrien di dalam tanah. Kita boleh lihat situasi di dalam muka surat ni. Contohnya pada tahun 1990, dia tanam ni semua. Dalam ni, dalam tanah dia cari kereta dia. Kemudian bila dia dah besar pada tahun 2000 berapa ni, sekarang kereta ni masih lagi elok. Tapi ini menunjukkan bahawa kereta ni ataupun bahan buangan kereta ni dan bahan yang membuat kereta ni adalah bahan yang tidak boleh terbiodegradasikan. So daripada 9 yang kita dah 9 pula 7 bahan buangan ni, kita kelaskan dia kepada yang tidak terbiodegradasi dan terbiodegradasi. So kita kelaskan yang 7 tu tadi. Antara 7 tu tadi, siapa yang terbiodegradasikan? Siapa yang terbiodegradasikan antara yang 7 tu tadi? Boleh tulis kat chat. Kita boleh cakap saja, buka mic. Senang, cepat. Kita teruskan kelas. Tolong bagi tahu saya apa yang antara 7 yang tadi, siapa yang terbiodegradasikan? Sisa makanan. Okey, Rayson kata sisa makanan. Ya, betul. Sisa makanan. Okey, sisa makanan lagi. Apa lagi yang boleh terbiodegradasikan selain sisa makanan? Kertas. Okey, kertas. Betul. Lagi? Plastik. Bukan. Satu lagi. Daripada 7 tu tadi. Daripada 7 ni tadi sebenarnya 3 adalah yang terbiodegradasikan. Ada dalam buku teks tu jawapan dia. Satu lagi apa? Ya, bahan kumur dan tinja. Betul. So, yang selebihnya 4 yang selebihnya adalah tidak boleh terbiodegradasikan. Kita lihat dekat sini ada jawapan dia. Kacang,
plastik, logam dan sisa toksik. So ini adalah pengelasan tentang terbiodegradasikan dan tidak terbiodegradasikan daripada 7 bahan buangan yang telah kamu belajar. Kita kelaskan dia kepada terbiodegradasikan dan tidak terbiodegradasikan. Maksudnya bila kita tanam sisa makanan, kertas dan bahan kumuh ni, dia boleh mereput dan menjadi nutrien di dalam tanah. Okey. Tetapi kalau 4 bahan buangan ni, kaca, plastik, logam dan sisa toksik ni, bila kita buang dia dekat tanah, dianya tidak boleh mereput dan akhirnya ia akan mencemarkan alam sekitar kita. Sebab itulah kamu mesti belajar tentang bahan buangan ni. Apa nilai murni di sebalik awak belajar bahan buangan ni adalah supaya kamu tahu macam mana kamu nak buang bahan buangan ini dengan betul. Okey. So, macam mana kita nak membuang bahan buangan ni dengan betul, kita akan belajar lepas ni. Tapi sebelum tu kamu akan belajar apa kesan-kesan dia kalau kamu membuang bahan buangan ni dengan cara yang tidak betul. Kita lihat dekat sini. Okay. Dalam teknologi masa kini, manusia menghasilkan bahan buangan yang tahan lama. Okay. Tahan lama macam contohnya beg plastik, kain sintetik, barang komputer. Dan ini adalah bahan yang tidak terbiodegradasikan. Dan makin hari ianya semakin bertambah. Jadi bahan buangan tak boleh mereput ni akan kekal di persekitaran kita dalam jangka masa yang panjang. Jadi kita perlulah menggunakan dia secara bijaksana. Okey, kita lihat dekat sini muka surat 154 dengan 155 ni. Apa kesan dia kalau kita membuang bahan buangan dengan cara yang salah? Okey, kita lihat kesan. Okey, kesan membuang bahan buangan dengan cara yang salah. Okey. Jadi kita lihat kat sini ada beberapa kesan bila kita membuang bahan buangan secara salah. Okey, kesilapan kat sini kita boleh lihat sisa toksik dibuang ke dalam sungai. Itu adalah kesilapan yang pertama. Apa lagi yang dalam buku teks ni, apa lagi kesalahan membuang bahan buangannya? Selain daripada buang sisa toksik, apa lagi kamu boleh lihat daripada buku teks ni? Apa kesalahan manusia yang kita selalu buat bila kita buang bahan buangan? Ya? Apa yang dalam gambar, selain daripada dalam gambar lah, semestinya dalam gambar lah. Apa yang manusia selalu buat yang menyebabkan pencemaran alam sekitar? Pembakaran? Bukan. Membuang sampah merata-rata, ya betul. Membuang sampah merata-rata. Di sini membuang sampah merata-rata menyebabkan lokang tersumbat. Ni, lokang tersumbat dia ni, membuang sampah merata-rata. Okay, selain daripada tu, contoh longkokkan sampah di tempat bahan buangan sampah. Selain daripada yang tadi adalah sisa toksik dibuang ke dalam sungai. Okay, sebenarnya ada banyak lagi. Contoh macam ni, bahan buangan plastik yang tidak terbiodegradasikan ni dibuang merata-rata. Okay, jadi bila sisa buangan toksik ni dibuang ke dalam sungai, ianya boleh menyebabkan kita
Contohnya dia pancing ikan, pasal kita jual ikan dekat pasar ikan. Bila kita makan, dia akan menyebabkan penyakit. Okay, kemudian bila longkang tersumbat, kita buang sampah dalam longkang. Okay, apa yang akan berlaku? Akan berlaku banjir kilat. Apa maksud banjir kilat? Apa beza banjir kilat dengan banjir biasa adalah banjir kilat ni maksudnya adalah banjir yang berlaku secara tiba-tiba. Biasanya banjir kilat ni disebabkan oleh sistem pembaritan yang tidak betul ataupun kurang baik. Disebabkan oleh longkang yang tersumbat. Banjir kilat ni, maksud kita tahu kan kilat tu cepat. Jadi banjir kilat ni maksudnya adalah banjir yang berlaku secara tiba-tiba dan boleh surut dengan cepat. Banjir kilat ni tak sama dengan banjir besar. Kalau banjir besar yang disebabkan oleh paras air yang naik, itu banjir biasa. Kalau banjir kilat ni, banjir yang cepat naik dan cepat surut. Okey, itu beza dia. Jadi banjir kilat ni adalah disebabkan oleh longkang yang tersumbat. Kemudian seterusnya adalah bila kita ada tempat pembuangan sampah ni, kita lihat kat sini, akan berlakunya tempat pembiakan Aedes ataupun tempat pembiakan haiwan perosak menyebabkan penyakit demam denggi. Okay, selain daripada tu, kalau kita buang sampah sarap ke dalam laut, ianya juga boleh membahayakan kehidupan akuatik. Salah satu juga kesan. Di sini kesan dia adalah demam denggi, memudaratkan kesihatan. Kita lihat dia punya tu juga, yang kamu tulis memudaratkan kesihatan. Kalau longkang tersumbat, memudaratkan kesihatan. Mesti ikut situasi. Kesihatan. Kemudian apa lagi tadi? Banjir kilat. Okay, seterusnya membahayakan kehidupan akuatik. Okey, kalau kita buang sisa minyak dalam laut, boleh menyebabkan kehidupan akuatik tidak dapat bernafas. Okey. Seterusnya lagi pencemaran. Contoh kita buang asap kenderaan. Okey, pencemaran udara, pencemaran air. Okey. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah ni maksudnya kalau kamu menggunakan terlalu banyak racun, contohnya racun rumput, kalau kamu terlalu banyak guna, ianya akan menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah pun ada juga. Okey. So ini adalah kesan. Kesan apabila membuang bahan buangan dengan cara yang salah. So lepas kita tahu kesan, mestilah kita tahu macam mana cara nak menguruskan bahan buangan dengan betul. Lepas kita belajar kesan, macam mana kita nak mengamalkan pembuangan bahan buangan dengan cara yang betul. Amalan pengurusan bahan buangan. Okey. Setiap jenis bahan buangan ni kita mesti ada cara membuangnya dengan cara yang betul. Okey. Contohnya dekat sebelah ni, bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan sampah, dengan kemas. Okey, contoh kalau kita nak buang sisa makanan dekat dalam rumah, mestilah kita buang dengan cara yang betul. Jangan biarkan, sebab itulah dalam tong sampah kita mesti ada plastik. Jangan buang terus dalam tong sampah. Supaya kita boleh senang ikat dia dan buang dengan cara yang betul. Kenapa kita mesti ikat dia? Supaya nanti ianya tidak menyebabkan bau. Lepas tu pembiakan haiwan perosak suka hinggap dekat situ. Okay, yang pertama, bahan buangan dibungkus
dan diikat dengan kemas. Okey, yang kedua adalah diasingkan mengikut jenis bahan buangan. Okey, bahan buangan diasing mengikut jenis bahan. Okey. Ini kita tahulah ada jenis tong sampah kita semula. Orange tak apa, coklat tak apa, biru tak apa. Saya pun tak ingat. Nanti kamu cek balik lah. Okey, tong sampah ni. Okey, seterusnya yang ketiga, kalau contohnya adalah sisa-sisa toksik ataupun sisa kimia ni, kita kena buang dia dalam bekas khas. Guna bekas khas. Ni jangan sewenang-wenangnya kamu buang dalam lokang. Untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Okay. Dan yang seterusnya adalah bahan buangan yang direputkan boleh dijadikan sebagai baja. Bahan buangan menghasilkan baja kompos daripada bahan buangan. Saya singkatkan. Membuat baja kompos ni mestilah daripada bahan buangan yang boleh terbiodegradasikan, iaitu sisa makanan. Dan yang terakhir, amalan 3R. Reduce, reuse, recycle. Apa beza reduce, reuse ni? Reduce ni adalah kurangkan kita guna bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan. Kalau reuse kita guna semula menjadi bahan baru. Contohnya tayar buruk ni kita tak guna lagi, kita gunakan dia sebagai pasu bunga. Kalau recycle ni menjadi produk yang baru. Bahan buangan ni menjadi produk yang baru. Contohnya tin, kita buat dia jadi tin semula. Sama juga dengan kertas, kita buat dia jadi kertas semula. Plastik pun sama, kaca pun sama. Itu adalah 3R. Reduce, reuse, recycle. Ini adalah cara supaya kita tidak menyebabkan pencemaran ataupun kesan-kesan yang telah kita belajar ni tadi. Dan yang terakhir dalam tajuk ni. Terakhir dah ni. Pengurusan bahan buangan secara terancang. Yang ni adalah macam mana dekat dalam kehidupan seharian kamu. Macam mana pihak berkuasa tempatan ni menguruskan bahan buangan yang kamu buang setiap hari. Setiap hari, satu minggu 2 kali orang ambil sampah. Kemana tempat buangan sampah tu pergi? Kita lihat dekat sini. Kita lihat macam mana dia buang. Yang pertama sekali, step yang pertama dia adalah kutip sampah di kawasan perumahan. Di rumah-rumah kutip sampah. Kutip sampah di rumah, dari rumah dan sampah tu akan dibawa ke pusat pengumpulan sampah. Mula-mula dikutip sampah dulu. Dikutip sampah, lepasnya hantar dekat pusat pengumpulan sampah. Lepas tu dekat pusat pengumpulan sampah ianya nak buat apa? Apa dia buat adalah dia asingkan ekojenis kepada 2 jenis, iaitu yang boleh dikita semula dan tidak boleh dikita semula. Hanya diasingkan. Diasingkan sini kita nak buat ni. Diasingkan kepada 2 jenis, iaitu yang boleh
Sekitar semula dan tidak boleh sekitar semula. Okay, bilanya dah asingkan, akhirnya pergi sini pula. Kita lihat kat sini, yang asingkan ikut kita semula dan tidak boleh di kita semula. Okay, kita lihat yang tidak boleh di kita semula. Bila yang tidak boleh di kita semula ni, Nya pergi apa? Nya pergi bakar. Bakar dekat mana? Dekat incinerator. Okay, dekat incinerator yang bersuhu tinggi. Okay, senang saja yang tak boleh kita semula ni, dia pergi bakar dalam incinerator. Incinerator bersuhu tinggi. Sebaliknya apa yang berlaku dengan yang kita semula ni, dia pergi hantar ke kilang pemprosesan untuk menjadikan bahan baru. Dihantar ke, dipadatkan, pasalnya hantar dekat kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan baru. Okay. Okay, ini adalah step pengurusan bahan buangan setiap hari yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Ini kunci sampah dari rumah, pasnya hantar ke pusat pengumpulan sampah. Kemudian yang asingkan kepada yang boleh kita semula dan tidak boleh kita semula. Jadi yang tidak boleh kita semula tadi, bakar dari dalam incinerator bersuhu tinggi, manakala yang boleh di kita semula dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan sebagai bahan yang baru. So, ini sajalah yang akan kita belajar hari ini tentang bahan buangan. So, kita lihat balik apa yang kita belajar. Okay, yang pertama sekali, jenis bahan buangan. Lepas tu kita belajar tentang terbiodegradasikan dan tidak terbiodegradasikan. Kemudian kesan. Kemudian amalan pengurusan bahan buangan dan yang terakhir adalah pengurusan bahan buangan. Dua ni hampir sama, tapi yang pengurusan bahan buangan ni lebih kepada pihak berkuasa dan amalan ni adalah yang kamu perlu lakukan pada setiap hari. Individu itu tanggungjawab kita sebagai seorang manusia untuk mengelakkan kesan-kesan ini berlaku. Okay? Tak semestinya 5 kesan ni saja yang berlaku, ada banyak lagi kesan-kesan lain daripada pengurusan bahan buangan yang tidak terancang. Okay, amalan ni pun tak semestinya 5 ni, ada banyak lagi amalan-amalan untuk menguruskan bahan buangan yang lain. Okay. So sekarang sekejap, cikgu end record. Okay.